wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, syarah kitab tauhid jilid kedua. Bab ke-44 dah. Barang siapa yang mencela zaman masa ni, maka dia telah mengganggu Allah. Dia telah ganggu Allah dah. Man sabbad dahr faqad azallah. Barang siapa yang mencela zaman, mencela masa, maka dia telah mengganggu Allah. Telah menyakiti, mengganggu Allah lah. Oleh Dr. Firanda. Syarah. Pada bab ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang syirik-syirik yang berkaitan dengan lafaz, perkataan, ucapan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa bab-bab sebelumnya. Di antara syirik lafaz, ucapan, perkataan tersebut yang akan kita bahas. Dan bab ini adalah mencela bahasa. Akan tetapi perlu kembali untuk kita ingatkan bahawa syirik lafaz, syirik perkataan, ucapan ni hukum asalnya adalah syirik kecil. Namun dia boleh berubah menjadi syirik besar jika memenuhi persyaratan tertentu. Kata ad-dahru secara bahasa memiliki 3 makna. Makna pertama adalah al-abadu. Abadi dah. Rujuk Sihah al-Jauhariyah. Sihah al-Jauhariyah. Di antara bentuk kalimat ad-dahr yang memiliki makna abadi adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Surah Al-Jathiyah ayat ke-24. Masa dalam ayat ini menunjukkan keabadian waktu, di mana kita meninggal di waktu tersebut, namun waktu terus berjalan. Oleh kerananya ad-dahr dalam bahasa Arab boleh bermakna abadi atau dalam kata lain seluruh umur kehidupan. Makna kedua, al-waqtu tawil, waktu yang panjang. Rujuk Al-Faiq Az-Zamakhsyari, satu musabat makna an-nihah fi gharib al-hadis Ibn Asir. Makna kedua, al-waqtu tawil, masa yang panjang. Tadi pertama al-abadi dah, abadi dah. Di antara bentuk kalimat ad-dahr memiliki makna waktu yang panjang adalah seperti firman Allah Ta'ala, hal ata 'ala insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nak sebut manusia apa tak boleh lagi, tak ada lagi, tak wujud manusia. Hinun min ad-dahr, waktu yang panjang lah. Demikian pula seperti sabda Nabi SAW, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seorang dari mereka, yakni isteri kalian, sepanjang masa. Ihdah ad-dahr lah. Sepanjang masa. Lalu dia melihat satu saja keburukan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini pengatin lah tak? Hadis riwayat Bukhari nombor 29. Ini menunjukkan bahawa ad-dahr dalam ayat dan hadis ini maknanya adalah waktu yang panjang. Waktu tersebut boleh menunjukkan 1 atau 2 bulan atau bahkan berapa tahun. Makna ketiga adalah as-sanatu, 1 tahun. Dahru tu 1 tahun. Ad-dahru juga boleh bermaksud waktu selama 1 tahun. Di antara bentuk kalimah yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi SAW, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyam ad-dahr. Siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Ad-dahr itu tahun. Hadis riwayat Muslim nombor 1144. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, menjelaskan, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Dan barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka ia akan mendapat 10 pahala yang semisalnya. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 1715. Artinya seorang yang puasa 1 bulan Ramadan, maka berarti dia seperti berpuasa 10 bulan. Adapun jika ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 2 bulan. Ini darat ni ini darat 10 bulan. Sehingga jika ditotal seorang diibaratkan puasa selama 12 bulan atau 1 tahun penuh. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi juzuk ke-8 muka 156. Inilah beberapa makna ad-dahr. Adapun makna ad-dahr yang dalam pembahasan kita boleh bermakna abadi atau waktu yang panjang.
Makna ad-dahr secara bahasa as-sanatu setahun. Al-waqtu tawil, waktu panjang. Al-abadi, al-abadi abadilah. As-sanatu tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana qasiyam ad-dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah dia telah berpuasa setahun. Ad-dahr tu setahun. Musadir Muslim nombor 94. Firman Allah Ta'ala, man ata 'alal insani hina min ad-dahr lam yakun syai'un madhkura, maka telah datang padamu pada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Surah Al-Insan ayat 1. Jadi hina min ad-dahr, waktu dari masa yang panjang lah. Sabda sallallahu alaihi wasallam, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma rat minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seorang dari mereka yang isteri kalian sepanjang masa lalu dia melihat satu saja keburukan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis Bukhari ya. Jadi ihdahunna dahra, sepanjang masa. Selagi al-abadi dah. Firman Allah Ta'ala, wa ma yuhlikuna illa dar. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Surah Al-Jathiyah ayat 4. Pembahasan kita pada bab ini menyebutkan bahawa barang siapa yang mencela masa, mencela waktu, maka dia telah mengganggu Allah SWT. Perlu untuk kita ketahui bahawa mengganggu di sini maksudnya bukanlah membuat Allah terzalimi atau memberi mudarat kepada Allah. Tentulah tidak demikian. Akan tapi maksud dari mengganggu Allah adalah Allah tidak suka dengan perkataan tersebut. Oleh kerana itu perlulah kita boleh membezakan antara azza mengganggu dan darra memberi mudarat. Azza mengganggu dan darra memberi mudarat. Lihat As-Sarim Al-Maslul Ibn Taymiyah juz 1 kesat 7. Makhluk tidak mungkin boleh memberi mudarat kepada Allah. Allah SWT firman, innahum la yadurrullaha syai'a. Sungguhnya sedikit pun mereka tidak dapat memudaratkan Allah. Surah Al-Imran ayat 1 macam mana? Demikian pula firman Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hamba-Ku, kamu sekalian tidak akan dapat menimpakan mara bahaya sedikit pun padaku, tetapi kamu merasa dapat melakukannya. Hadis Muslim nombor 2077. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT tidak mungkin diberi kemudaratan, akan tapi terkadang Allah SWT merasa terganggu dengan hal yang diucapkan oleh Bani Adam. Yang ucapan tersebut Allah tidak sukai, akan tapi gangguan tersebut tidaklah memberi kemudaratan pada Allah SWT. Contoh Allah SWT merasa terganggu adalah seperti firman-Nya, innal ladzina yu'zuna Allah rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguhnya terhadap orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Surah Ahzab yang 7. Demikian pula seperti sabda Nabi SAW, man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad aza Allah wa rasulahu faqama Muhammad ibn Maslamah faqala ya Rasulullah atuhibbu an aqtulahu qala na'am. Siapakah yang dapat menangani Ka'b Ashraf? Sungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad bin Muslim berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sukakah anda jika aku yang akan membunuhnya? Beliau menjawab, ya dah, membunuh Ka'b Ashraf lah. Hadis Bukhari nombor 4037. Seperti juga sabda Nabi SAW, laisa syai'un asbara ala adza sami'ahu min Allah. Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada siapa pun yang lebih bersabar atas gangguan yang ia dengar melebihi Allah. Sesungguhnya mereka menganggap dia punya anak, namun dia memaafkan dan memberikan mereka rezeki lagi. Hadis riwayat Bukhari nombor 1099. Mana 10? Hadis Bukhari nombor 1099 dah. 10. Ini menunjukkan bahawa Allah terganggu dengan ucapan orang-orang bahawa Allah SWT memiliki anak. Meskipun Allah terganggu, hal tersebut tidaklah memberikan mudarat bagi Allah SWT. Bahkan Allah SWT membiarkan mereka hidup dan memberikan rezeki pada mereka. Padahal Allah mampu untuk mematikan mereka. Tentu Allah SWT membiarkan mereka hidup kerana hikmah yang Allah kehendaki. Hal ini semisal banyak perkara yang menjadikan Allah murka dan marah, akan tapi ia semua tidak boleh memberikan mudarat pada Allah. Demikian pula sabda Nabi SAW bahasanya Allah SWT firman, kazzabani ibnu Adam walam yakul lahu zalika wasyahtamani
falam yakul lahu dhalika. Fa amma takdzibuhu iyaya faz'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Wa amma syatmuhu iyaya faqalu li waladun fasubhani an attakhidha sahibata walada. Sebagai keturunan Adam telah mengatakan kebohongan tentang aku, padahal mereka sama sekali tidak berhak melakukan demikian. Dan mereka mencelaku padahal mereka tidak punya hak untuk mencelaku. Kebohongan yang mereka perbuat tentangku adalah mereka menganggap aku tidak mampu menciptakan kembali sebagaimana dahulu telah diciptakan. Adapun celaannya kepadaku iaitu mereka mengatakan bahawa aku mempunyai anak. Maksudnya aku sama sekali tidak mengambil isteri dan tidak mempunyai anak. Hadis Bukhari nombor 4482. Jadi ketika ada lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan Al-Quran yang menyebutkan tentang gangguan terhadap Allah, maka janganlah pernah terlintas dalam benak kita bahawasanya Allah mendapat mudarat, kerana Allah tidak mungkin mendapat kemudaratan. Akan tetapi sebutan gangguan tersebut menandakan bahawa Allah tidak menyukai hal tersebut dan Allah marah disebabkan gangguan tersebut. Berbeza dengan manusia, gangguan yang diterima oleh manusia seiringnya menghasilkan kemudaratan. Kembali kepada judul bab. Pada siapa yang mencela masa, maka dia telah mengganggu Allah. Mengapa demikian? Kerana masa waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Masa waktu diciptakan oleh Allah tanpa memiliki iradah kehendak. Tidak punya kekuatan dan bahkan tidak punya apa-apa. Masa diciptakan oleh Allah sebagai suatu zaman tempat bergulirnya berbagai macam kejadian. Maka tak kala seorang anak cucu Adam mencaci maki masa, sementara masa tidak punya sebab apa-apa, maka seakan-akan dia telah mengganggu Allah. Zat yang mengatur zaman tersebut. Oleh kerana itu, Imam Syafi'i memiliki perkataan indah. Beliau mengatakan, At-Tahmi Abdul Bar 5 disebabkan oleh Imam Syafi'i, lihat Uyunul Akhbar Ibn Qutaybah juzuk 2 muka 124. Imam Syafi'i yang kata apa? Na'ibur zamana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Kita mencela waktu sedangkan yang tercela adalah kita tidak ada aib pada zaman selain dari diri kita. Gambaran sederhana seperti seorang pegawai yang dipecat oleh manajernya. Manajernya mengatakan bahawa itu adalah keputusan direktur perusahaan. Kemudian sang pegawai tersebut marah dan mencela-cela manajernya tersebut padahal dia tahu bahawa keputusan itu di tangannya dari direktur. Maka ketika dia mencela manajernya, pada hakikatnya dia mencela direkturnya kerana manajernya hanya sekadar menjalankan tugas saja. Padahal demikian pula dengan zaman yang di hakikatnya tidak berbuat apa-apa. Bahkan yang mengatur zaman itu adalah Allah SWT. Maka jika ada seorang yang mencela zaman, mencela waktu, maka hakikatnya dia telah mengganggu Allah SWT. Inilah maksud dari judul bab ini. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mencela zaman. Dan hal itu telah terjadi sejak zaman dahulu, di zaman Arab Jahiliyah lagi, di mana mereka dahulu suka mencela, mencaci, memaki masa. Jika ada kejadian yang tidak sesuai dengan yang mereka kehendaki, maka orang Arab Jahiliyah akan mengatakan kejahatan masa telah menyerang kita, atau dengan perkataan si fulan telah dibinasakan oleh masa. Demikianlah ucapan-ucapan mereka tersebut. Seakan-akan waktu boleh menelan dan membinasakan mereka, dan mereka mengisbatkan keburukan pada zaman. Dan yang demikian sering tersebut dalam syair-syair mereka. Lihat contohnya dalam kitab Gharibul Hadis Abu Ubaid Qasim bin Salam juzuk kedua muka 146. Adapun bentuk kata yang banyak kita dengar di zaman ini adalah perkataan orang. Sungguh edan zaman ini. Inilah bentuk mencela masa. Intinya banyak sekali orang yang mencela masa padahal masa tidak berbuat apa-apa pun. Oleh kerana itu barang siapa yang mencela zaman, maka sejatinya dia sedang mencela zat yang mengatur zaman tersebut. Matan Allah SWT firman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ama lahum bidzalika min ilmin innahum illa yazannun. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga sahaja. Surah Al-Jasiyah 24. Syarah. Ibn Katsir rahimahullah dan yang lain menyebutkan bahawa ayat ini mengisyaratkan tentang kaum Ad-Dahriyah. Mereka adalah kaum yang menyandarkan segala kejadian pada masa. Dalam hal ini kaum musyrikin terbahagi menjadi dua. Kaum musyrikin yang meyakini adanya Allah tapi mengingkari hari kebangkitan.
Kaum musyrikin yang seperti ini merupakan majoriti seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya lain. Mereka meyakini adanya Allah tapi mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Sebab keyakinan mereka itulah sehingga mereka mengatakan sebagaimana ayat ini bahawa mereka hanya akan hidup dan mati. Kemudian selesai tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahawa ketika mereka telah meninggal maka akan datang generasi yang baru dan seterusnya. Ini kata-kata mereka lah. Yang kedua, kaum musyrikin terpengaruh dengan falsafah ad-dahriyah. Falsafah ad-dahriyah ini ada berbagai macam model pula. Pertama, yang menyatakan bahawa Tuhan itu tidak ada. Ada dua model terkait orang yang mengatakan bahawa Tuhan tidak ada. Pertama, mereka mengatakan bahawa alam ini azali dan abadi. Tuhan ada, tidak jadi Tuhan. Sehingga hari kiamat dan kehancuran itu tidak ada. Bahkan Tuhan itu pun tidak ada menurut mereka. Kedua, mereka meyakini bahawa alam berulang setiap 30,000 tahun. Maksudnya adalah kejadian yang dialami seorang sekarang ini akan terulang pada 30,000 tahun yang akan datang. Yang kedua, yang menyatakan bahawa Tuhan ada, model ini pun terbahagi menjadi dua model. Pertama, yang meyakini bahawa Tuhan memberitahu aturan alam kepada benda-benda langit sehingga semua kejadian di alam semesta ini tidak ada lagi kaitannya dengan Tuhan. Kerana Tuhan telah menyerahkan sunnatullah kepada benda di langit tersebut. Sehingga seakan-akan Tuhan tidak lagi memiliki kegiatan dan yang kemudian mengatur adalah benda-benda langit lah. Kedua, yang meyakini bahawa setelah Tuhan mencipta, Tuhan selesai dalam tugasnya sehingga Tuhan tidak lagi mengatur sifat-sifat dan kejadian setelah penciptaannya. Semua model kaum musyrikin ini adalah kafir. Mereka semuanya menyadarkannya pada masa. Maka sungguhlah benar firman Allah SWT. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka hanyalah menduga-duga sahaja. Surah Al-Jasiyah. Sesungguhnya, keyakinan mereka itu hanyalah dugaan dan hipotesis belaka, tanpa ada hujah sama sekali, dalil sama sekali. Maka Allah SWT sebutkan bahawasanya mereka itu hanya mengungkit dugaan-dugaan mereka. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah SWT sahaja. Maka Allah pula yang memberitahukan tentang hal yang gaib yang terjadi dahulu dan yang akan datang. Maka dari itu kita hendaknya beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Adapun akal kita yang rendah ini tidak boleh menduga-duga apa yang akan terjadi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.